occupied. Itu dia punya maksud dia. Okay, sir. Faham, sir. Okay. So kita tengok yang ketiga pula, the not sort light will be green whenever both A and B are occupied. Maknanya A, both dua-dua ni kena satu-satu lah, occupied, but C and D are not both occupied. Okay, maknanya dia kata sekarang ni yang ni lah, kamu kena tengok yang ni satu-satu, yang A dengan B ni satu-satu. Okay, saya tandakan sebagai yang satu-satu ni merah. Dengan yang ni. Cuma dia kata kat atas ni dia ada lagi tambah lagi satu. Dia kata will be green whenever both lane A and B are occupied. Maknanya A dengan B ni satu-satu, but C and D are not both occupied. Maknanya dia tak boleh C dengan D ni satu-satu. Yang kata yang C dengan D satu-satu ni yang kes ni lah. Yang kes satu-satu ni. Maknanya kes lain daripada yang ni, dia okey. So, saya tandakan dia sebagai warna biru ni. Okey, yang ni adalah sebagai, dia kata not sort yang akan green. Okey. Lepas tu dia kata the NS light will be also green when either A or B is occupied. Maknanya salah satu ada kereta, while C and D are both vacant. Vacant ni maknanya kosong. So kamu kena cari yang B, D dengan C ni vacant. D and C ni vacant ni, yang ni lah. Saya tandakan sebagai huruf dia warna hijau gelap. Yang ni. Ni. Hijau gelap. Tapi dia kata A ni lah. Kamu kena tengok dia punya A dengan B is occupied while C and D are both vacant. Yang ni lah. Yang ni. Kawasan yang saya tanda sebagai warna apa lagi ada. Warna kuning ni. So ini akan jadi satu, sini akan jadi satu. Okay, the EW light will be green when no vehicle present. So sekarang ni bila semua tak ada kereta kan, EW ni akan jadi hijau. So EW ni hijau ni bila? Yang mana? Yang ni lah. Bila semua tak ada kereta. Tak ada kereta ni maknanya ABC ni semua adalah equal to 0 lah. So sini akan jadi satu. Okay, kamu dah dapat traffic light macam ni lah. Yang ni masih tak lengkap. Tapi kena ingat, EW dengan NS ni dia adalah complement. EW dengan NS ni complement. So kalau EW ni hijau, NS ni akan jadi merah. So kalau kita tengok kan, dia tak ada case dalam dekat sini kan. Yang case kat sini yang ada EW dia satu, NS dia satu. EW satu, NS dia satu. Tak ada kan. So kat sini kita akan letak dia sebagai kosong. Sini akan jadi kosong, sini akan jadi kosong, sini akan jadi kosong, sini akan jadi kosong, 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 kosong. Okey. Okey, sekarang ni dah siap kamu punya truth table. Cuma ada yang E ni saja kan? Betul? Setakat ni faham tak? Faham, sir. Faham, sir. Okey. Okey, yang ni satu lagi poin yang penting lah. Tapi poin yang penting dia sebenarnya start daripada yang ni. If there is a pedestrian detected at the E, all the light will be red. Itu dia punya main point dia. So sekarang ni bila E ni detect, maknanya E ni ada pedestrian, maknanya bila E dia sama dengan 1, walaupun
apa yang berlaku dekat A, B, C, D, tu yang saya kata kat sini akan jadi X, sini akan jadi X, sini akan jadi X, sini akan jadi X. Okay, the intersection apa dia, all the light will be red. Maknanya light ni cuma ada NS dengan EW je, yang ni akan jadi kosong-kosong. Okay, faham tak yang untuk yang bawah ni? So kira yang X tu kira semua satu lah. X tu dia boleh, X tu sebenarnya dia adalah sama ada satu dan kosong. Sebenarnya ini adalah truth table dengan 5 input. Faham tak? Okay, faham. Okay. Ctrl C. Sebenarnya truth table dia dapat macam ni. Sir. Ctrl Z. Okey. Sebenarnya dia punya truth table dia macam ni. Tapi kalau kamu tengok kat belakang ni kan semua kosong-kosong. Sebab dia kata bila pedestrian dia detect, kan kat sini ada pedestrian kan. Yang ni apa yang berlaku dekat sini? Apa yang berlaku? Ini sebenarnya dia berlaku juga. Dia akan sensor akan detect macam biasalah. Cuma dia punya EW dengan NS punya traffic light dia akan jadi kosong-kosong. So yang ni bila saya saya simplifiedkan dia punya truth table dia akan jadi macam ni lah. 1 X X X X, so sini akan jadi kosong kosong. Okay, boleh faham tak? Faham, sir. Sebab yang ni saya benda sebenarnya yang berlaku yang ni yang kat bawah truth table kat bawah ni. Tapi cuma kita nak simplifiedkan dia punya truth table dia akan jadi macam ni. Okay, so yang ni bila kita yang kita mappingkan ke dalam K-map lah. Kita akan mappingkan dalam K-map. Boleh dengar? Boleh, sir. Okay, so bila kita buat dia punya K-map dia, so kalau kita masukkan dia akan dapat 0, 1,
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kemudian okey, ini adalah untuk not sort lah. Dia paling senang kan kalau kamu nak bila nak buat K-map ni apa? Kamu dapatkan yang tengoklah kamu boleh buat boleh tak apa kita buat dulu. Buat dua-dua. Ini saya buat yang mana ni? Ini saya buat untuk not sort lah. NS. Lepas tu 0001 0001 kemudian 0000. So ini dia punya traceable, dia punya K-map lah. So kalau kita mapping kat sini dia akan dapat macam ni. So kalau kamu keluarkan dia punya NS dia, maknanya not sort punya equation dia akan dapat sebagai di B tambah DC bar B A tambah B jangan D bar BA tambah dengan C bar ini kamu akan dapat macam ni lah expression ni. Ini adalah untuk not sort lah. So bila kamu dia sort kan. Satu dia kan. Akan dulu ini. Yang ni faham dia punya konsep. Yang tengah ni yang dalam box ni
box ni menggunakan expression D okay, dia punya output dia disambung dengan okey, ni dia akan pakai NAND gate. Kenapa dia pakai E ni kita panggil sebagai enable punya circuit lah. Okey. Kenapa dia pakai NAND gate? Yang ni kamu kena tengok balik kamu punya truth table tu kan. Contoh kalau kat sini kan, kat sini dia keluar 1. Okey, bila enable dia kosong kan. Sebab enable dia kosong ni maknanya dia tak ada detect pedestrian. E dia sama dengan kosong. Bila sini akan jadi kan. Bila dia kosong kat sini sentiasa kosong lah. Maknanya bila dia kosong, apa yang keluar dekat line yang saya tandakan warna hijau ni dia akan ikut kepada truth table. GT ni adalah untuk truth table. Dia akan ikut pada truth table lah. Bergantung kepada truth table. Faham? Kalau kan E itu kosong, lepas tu yang NS punya tu dah 1. Dan untuk AND gate, untuk NAND gate 1 kosong akan dapat kosong, and then yang inverter tu akan jadi 1 kan? Ya, dia akan mengikut kat sini. Apa yang keluar dekat output ni, dia akan ikut dekat sini. Dia akan ikut dekat sini. Yang saya bulatkan hijau ni. Kalau kat sini kosong, kalau kat sini 1, kat sini pun akan keluar 1. Dengan syarat E ni sama dengan kosong. Okey sir. Kalau kat sini 1 kan, kalau E pedestrian, kalau kat sini 1, sini akan keluar 1, betul? Betul tak? Betul sir, betul. Kalau kat sini kosong, contohnya kan, kalau kat sini kosong kan, kat sini kosong, sini pun akan keluar kosong. Betul? Kenapa sir kosong? Yelah, dia akan keluar kosong. Kosong jadi kosong kat sini kosong, sini jadi kosong. Kosong dia akan jadi Kosong akan jadi kosong, lepas tu yang inverter akan tukar jadi 1 kan? Sekejap, dia pakai salah lagi ni. Saya tengah keliru sampai pakai NAND gate dia pakai AND gate saja. Dia pakai kalau pakai AND gate 1 kosong. Kat sini kena kosong. 1 kosong. 1 kosong. 1 kosong. Okey, faham. Dia circuit dia macam ni. Dia bukan pakai ni. Padam balik. Mula kelas ni sikit. Yang ni nak kena terangkan sikit. Okey, dia punya circuit dia macam ni. Dia pakai AND gate tapi kat sini dia ada inverter kat sini. Okey. Yang ni baru betul. So kalau kat sini maknanya bila sini kosong, maknanya di detect sebagai apa? Pedestrian dia E sama dengan kosong lah. So bila E sama dengan kosong, dia akan follow yang ni. So kalau kat sini 1, sini akan jadi 1 lah. Sebab kat sini 1, sini kat dalam ni je ni. Lepas inverter tu dia akan jadi 1 kat sini. So bila 1 masuk sini, 1 dia akan dapat 1. Kalau kat sini kosong,
Sini akan jadi kosong. Betul? Betul. Faham tak? Betul. Okey. Tapi kalau kat sini, bila dia detect pedestrian dia sebagai satu kan. So kita tengok apa yang berlaku. Menggunakan circuit yang sama. Bila kat sini satu, kat dalam ni, yang kat dalam lepas daripada inverter ni, lepas pada inverter sini akan jadi kosong. Betul tak? Kan? Betul sir. Okay. So apa yang berlaku dekat sini kan? Kalau kat sini satu, sini pun akan dapat kosong. Sebab kat sini kosong. Kalau kat sini satu, sini akan dapat kosong. Kalau kat sini kosong pun, sini pun akan dapat kosong. Dia akan sentiasa kosong. Dia punya circuit yang ni lah. Untuk E ni. Okey sir. Faham Dia sir. ada pakai gate, lepas tu dia ada inverter kat sini. Ini kita panggil sebagai enable circuit lah. So kamu tak perlu buat satu sistem. Contoh satu sistem kan. Kamu sebenarnya dia boleh. Satu lagi kamu buat satu sistem yang dia menggunakan, okey, ini kamu punya contoh not short punya traffic light. Dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada cuma satu output lah. So ini adalah untuk E, D, C, B, A. Okey, faham? Yang ni kamu boleh buat juga satu sistem macam ni. Tapi instead pakai sistem tu, kamu pakai sistem yang ni. So maknanya EDBC dalam satu circuit, DCBA ni dalam satu circuit, tapi E ni kita panggil sebagai enable punya circuit. Okey, dalam digit nanti banyak kamu akan jumpa lah. Let's say kalau kamu ada ni, kamu akan jumpa lagi lah benda ni. Kalau ada sambung belajar lagi lah. Boleh tak? Circuit dia yang ni lah. Dia agak pening tak kat sini. Dia panggil sebagai enable circuit lah. Okey, boleh faham tak? Boleh sir. Okey, nanti saya bagi sharekan dia punya apa ni lah. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni. Ini sebenarnya soalan ni senang je. Okey, a 2-bit binary adder sum two numbers a. Okay, the 2-bit binary adder sum two numbers a1, a0 and b1, b2 to unsigned result y2, y1, y0, where the 0 subscript indicate at the least significant bit. Okay, write down the truth table for the required output y2, y1, y0. Okay, yang ni sebenarnya kamu kena faham soalan. First kali kamu kena tahu dia punya input dengan output dia. Sebenarnya dia nak buat penambahan 2 nombor. Tapi cuma 2 nombor ni adalah 2-bit binary number. Okay, sebenarnya dia punya sistem macam ni je. Kamu ada satu sistem, okay, ni kamu sistem. Okay, dia nak tambah 2 nombor. Ni adalah untuk A0, A1 dengan A0. Okey, sini adalah A1, ni adalah A0. So ini adalah B1 dengan B0. So ini akan keluar sebagai Y2, Y1 dengan Y0. Ini dia punya sistem dia. Sebenarnya kamu nak tambahkan 2 bit number, 2 nombor A dengan B. Cuma A dengan B ni nak tambah je A, Y sama dengan A tambah B. Cuma A dengan B ni adalah 2-bit binary number. So maknanya 2-bit binary number A dengan B ni dia cuma nombor dia daripada 0 sampai 3 sahaja. B ni pun 0 sampai 3 sahaja. Betul? Sebab last kali sebab dia ada 2-bit binary number paling besar adalah 11. 11 adalah 3. Okey, dia punya output dia ada 3-bit binary number. Okey, paling tinggi sebenarnya bukan 111. Sebab nombor yang paling maksimum yang boleh tambah adalah 3 tambah dengan 3. Y ni adalah sama dengan 6. 6 adalah 110. Ini dia punya nombor paling besar lah dalam kamu punya sistem ni, 110. So bila kamu buat dia punya truth table dia,
Sekejap. Saya buat dia punya Excel dulu. Okey ya, jam. Okey, tengok ini. Nampak saya punya Excel? Nampak, saya nampak. Okey, so ini yang Excel yang kita akan buat lah. Yang kamu akan dapat A1, A0, B1, B1. Sebenarnya kamu tambah nombor ni, A dengan B ni. So yang nombor merah ni, kat sini akan dapat 0 tambah 0, dapat 0, 0 tambah 1 akan dapat 1, 1, 0 tambah 2 dapat 2, 2, 0 tambah 3 dapat 3. Kemudian 1 tambah 0 dapat 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 tambah 0 dapat 2, 3, 4, 5. Kemudian 3 tambah 0 dapat 3, 4, 5, 6. So yang ni, nombor yang merah ni kamu akan convertkan dia ke dalam binary.
So 00, kalau 1 ni adalah 0, 0, 1. 1, 0, kalau 2 ni 0, 1, 0. Kalau 3 ni adalah 0, 1, 1. 0, kalau 1 balik dia akan jadi 0, 0, 1. 2 ni akan jadi 0, 1, 0. 3 akan jadi 0, 1, 1. 4 dia akan jadi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 4 akan jadi 1, 0, 0. 5 akan jadi 1, 0, 1. 3 akan jadi 0, 1, 1. 4 akan jadi 1, 0, 0. 5 akan jadi 1, 0, 1. 6, 1, 0, 1. 6 akan jadi 1, 1, 0. So ini dia punya truth table yang kamu akan dapat lah. Okey, ini truth table yang kamu dapat. Tapi okey, ramai yang dapat jawab. Tapi masalahnya saya tengok kan, sebab benda ni kelas online kan, yang ni ramai yang salah. Dia akan buat 001, kat sini pun dia buat 001. Semua buat kesalahan yang sama lah. Padahal sepatutnya benda tu tak sepatutnya salah lah. Ramai yang buat kesalahan yang sama. Saya tahu ada antara kamu yang ada group kat belakang ni, dan ada yang ni lah, maknanya kamu share jawapan. Itu yang saya nampak lah. Okey, ini dia punya truth table dia. Kemudian untuk soalan yang seterusnya adalah dia adalah ni, simplify Y2. Y2 dia cuma ambil satu part saja. Maknanya kamu kena ambil Y2 ni, masukkan ke dalam K-map, kamu mapping, kemudian dapatkan dia punya jawapan ni lah. And then kamu soalan ketiga dia adalah untuk buat circuit daripada yang ni lah, daripada kamu kita punya circuit daripada Y2 ni lah. Yang ni pun ramai yang buat yang betul lah, tak ada masalah. Okey, itu saja untuk test 1. Ada apa persoalan tak? So far tak ada sir. Sebab ada yang tanya pada saya, minta soalan tahun lepas. Saya bukan tak bagi, buat saya pun kadang-kadang tak ada dia punya soalan dia. Itu masalah dia lah. So untuk final ada Ini berapa soalan sir? Apa? Untuk final ada berapa soalan sir? Final. Masalahnya sebab saya tak tahu, saya bukan buat soalan dia. Saya just ada bagi soalan lah. Tapi yang buat dia adalah Encik Abqori. Kalau kamu dapat info daripada, cuma dia ada, tak silap saya ada 40 soalan 40 soalan objektif, kemudian dia ada soalan ni lah, soalan untuk subjektif lah. Saya pun tak tahu dia punya ni ada berapa soalan. Nanti kalau saya dapat, saya cuba carilah, tengok berapa soalan. Tapi dia ada part subjektif dengan objektif. Soalan objektif tu dia ada, tak salah saya memang ada 40 soalan. Lepas tu cuma soalan subjektif tu saya tak pasti berapa banyak. Saya kena check balik. Yang ni untuk soalan ni saya akan pastekan untuk pedestrian punya jawapan untuk kamu ni lah. So, yang ni adalah, tengok yang saya bagi dekat grup tu ada dua untuk ni lah, soalan pedestrian, yang soalan traffic light dengan soalan untuk yang last kali, soalan question 4. Okay, ada soalan tak? Tak ada sir. So far tak ada sir. Tak ada Kalau sir. tak ada apa-apa boleh bersurai. Habis untuk soalan ni. Panjang juga, dekat 1.5 jam untuk Terima soalan. kasih sir. Okay, terima kasih.
Terima kasih, sir. Thank you, 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 sir. Sir, untuk final semua bab keluarkan sir. Apa? Untuk final dari bab 1 sampai bab 7 kan sir.